Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Analisis Awani bersama saya Zulfitri Yusof, dan malam ini isu Syria dan juga perkara di Syria menjadi fokus perbincangan kami. Kalau dilihat di peninjauan rundingan, usaha untuk memulakan rundingan antara Presiden Bashar al-Assad dan juga pihak pembangkang Syria ditangguhkan hari ini kerana pihak pembangkang Syria mahukan dan juga menuntut agar delegasi mahukan pihak Presiden Bashar untuk bersetuju mewujudkan kerajaan peralihan selepas sebagai satu prasyarat perbincangan rundingan ini dilihat ataupun satu kebuntuan dilihat dalam Geneva, siri rundingan Geneva 2 yang sepatutnya berlangsung pada hari ini, hari Jumaat, untuk mempertemukan buat pertama kalinya pemimpin di antara kedua-dua blok yang bertelagah. Dan dalam satu aspek yang lain juga, kita mahu membincang mengenai misi kemanusiaan di Syria, misi Rescue Syria, bersama dengan rakan saya juga ada di sana, saudara Hilal Azmi, dan saya juga bersama dengan dua orang tetamu saya pada malam ini yang mungkin dapat memberikan gambaran yang secara berjelas apakah yang berlaku di sana dan juga bagaimana kita rakyat Malaysia yang sentiasa mahu kehadapan dalam memberikan misi dan juga bantuan kepada saudara kita di Syria. Bersama saya ialah Tuan Haji Muhammad Azmi Abdul Hamid, merupakan Presiden MAPIM. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama kami. Dan turut bersama kita ialah Tuan Haji Aziz Abdul Bakar, merupakan delegasi misi Rescue Syria yang baru saja pulang ke tanah air dan saya rasa banyak cerita yang mahu dikongsikan bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memulakan perbincangan kita dan kita memulakan cerita kita, suka untuk saya memulakan gambaran dan juga cerita dan juga perkembangan terkini di Syria menerusi perbualan telefon dan juga perbualan saya bersama dengan rakan saya Hilal Azmi yang kini berada di Syria dalam usahanya untuk melepasi sempadan, kerana sempadan sudah antara Syria dan juga Turki sudah pun ditutup. Dan kita lihat dan juga kita dengar rakaman awal yang kami sempat lakukan sebentar tadi. Baik, Alhamdulillah misi Rescue Syria yang kini berada di pinggir bandar Aleppo, iaitu berdekatan dengan Suran. Alhamdulillah kami semua berada dalam keadaan sihat, walaupun ada di antara kami yang mula datang tanda-tanda nak demam tu. Alhamdulillah segalanya berjalan lancar, walaupun perjalanan kami sebenarnya begitu mencabar kerana perlu melalui pelbagai halangan daripada pihak Tentera Pejuang Tempatan atau FSA. Dan apa yang menyusahkan sepanjang perjalanan ini ialah ancaman daripada pejuang ekstremis atau ISIS. Itu yang menyebabkan ketidakpercayaan yang diwujudkan oleh ISIS ini, menyebabkan setiap orang asing bukan orang Syria yang melalui kawasan tersebut perlu diberi pemeriksaan yang sangat teliti, termasuklah segala barang yang dibawa perlu diperiksa dengan teliti oleh mereka. Bayangkan, hanya dalam jarak 20 km perjalanan kami perlu melalui lebih 5 checkpoint untuk membuat pemeriksaan setiap barang yang kami bawa. Itu adalah antara cabaran yang terbesar kami, dan Alhamdulillah kami semua masih selamat, dan insyaAllah lepas ni kami akan cuba mencari jalan alternatif untuk keluar dari Syria, dan misi ini akan diteruskan untuk menghantar bantuan ke bandar Idlib pula untuk setakat ini. InsyaAllah kami akan berusaha untuk ke bandar Idlib. Mungkin dari situ kami ada jalan keluar melalui jalan alternatif lain. Itu laporan saya Hilal Azmi dari pinggir bandar Aleppo, Syria. Itu dia rakaman perbualan kami bersama Hilal Azmi yang berada di pinggir bandar Aleppo di Syria, sedang berusaha untuk keluar daripada negara yang sedang bergolak itu. Dan mungkin rakan saya Yen John Arif boleh memberikan perkembangan terkini yang dihantarkan ataupun dimuat naik oleh Hilal, khususnya di Instagram dan juga di Twitter. Mungkin ada cerita menarik yang kita boleh kongsikan di sana, kerana banyak catatan-catatan menarik juga dikongsikan oleh Hilal di astroawani.com. Mungkin ada secebis yang kita boleh kongsikan menerusi Instagram ataupun akaun Twitter Hilal sendiri, Yen? Ya, sebenarnya kita nak bagi tahu juga, dan Hilal tidak boleh dedahkan lokasi sebenarnya yang dia berada, tetapi menerusi gambar-gambar di Instagram Hilal Azmi, kita boleh tahu satu-satunya hubungan kita dengan bumi Syria buat masa ini. Dan menurut gambar ini, puak yang memperjuangkan pembebasan Syria tidak percaya orang luar dapat masuk ke Syria. Mereka semakin menghadapi kesukaran dengan musim sejuk. Ini menurut Hilal dan Hilal turut bergambar dengan salah seorang orang kuat dalam perjuangan pembebasan Syria, Abu Mujahid nama dia, yang berusia 42 tahun. Menurutnya, Abu tetap tenang dan bersenyum biarpun keserangan roket dan bom tidak
terus berlaku di kawasan berdekatan mereka. Dan buat masa ini perang menyebabkan bandar kosong, tetapi yang miskin terpaksa tinggal di bandar kosong ini kerana tidak mampu untuk berhijrah lagi. Dan buat masa ini pintu sepadan juga masih ditutup sekaligus menghalang misi Syria dan Hilal sendiri untuk keluar dan kembali ke Malaysia. Dalam gambar ini pula menunjukkan ini cilik ya, sebentar tadi gambar budak-budak bermain bola seperti biasa walaupun sekitar kawasan padan sekolah ada kedengaran letupan bom. Dan ini pula Hilal bergambar dengan seorang kanak-kanak Syria berusia 10 tahun yang sudah menyimpan semangat untuk berjuang. Namun nasib kehidupannya menurut Hilal 10 tahun akan datang masih sama dengan krisis yang berlangsung di sana Zul. Dan selain itu ada juga melihat cerita-cerita lain menerusi Instagram Hilal Azmi untuk mengetahui perkembangan terbaru di sana. Dan #Rescue Syria dan juga boleh terus anda juga boleh terus menderma di tabungsyria.com dan juga ke Instagram Hilal Azmi. Zul. Ada informasi ini. Terima kasih kerana perkongsian maklumat tadi. Saya mungkin mulakan dengan Tuan Haji Aziz dahulu yang baru pulang daripada Syria dan turut serta bersama dengan misi yang disertai oleh Hilal Azmi sebentar yang di Syria sekarang ini. Bagaimana kita memberi gambaran sebenar apa yang berlaku di Syria kini? Kerana ini adalah kebangkitan rakyat yang berlaku sejak daripada masuk tahun ketiga. Tiada kesudahannya. Kalau dahulu kita faham ada dua puak pertelagahan antara puak pembebasan dan juga dengan Presiden. Tapi banyak lagi perkembangan-perkembangan terbaru yang perlu difahami dalam kita memahami pergolakan di Syria ini. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit gambaran sebenar di sana bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini merupakan kali ketiga sebenarnya saya ke sana. Bermula pada tahun lepas, bulan 3, bersama dengan Cikgu Azmi, tapi tak dapat masuk. Saya pernah Turki je. Dan pada bulan 10, saya sempat masuk, pergi pada 3 buah bandar yang besar, Azaz, Aleppo dan Idlib. Ada jauh lagi. Dan misi ketiga ni yang pada baru balik hari Selasa lepas ni, saya mendapat gambaran yang sangat berbeza di antara misi pertama yang sempat masuk dan misi kedua. Sebab berlakunya pertelagahan di antara satu lagi puak, ini ISIS di mana jemput Hilal tadi, dengan FSA. ISIS ialah golongan daripada nama penuhnya Islamic State Iraq dan Syam. Mereka ni datang untuk membantu sebenarnya rakyat Syria. Asalnya membantu rakyat Syria. Asalnya perjuangan rakyat Syria. Tapi hari ini mereka nak menguasai Syria. Bila menguasai ini menyebabkan berlaku pembelahan dan FSA dah lama bersabar. Dan bila mereka meletakkan pendirian, rakyat tempatan perlu mengikuti mereka. Siapa tak mengikuti mereka adalah bukan Islam. Mereka mengambil tindakan lebih keras dengan membunuh pejuang sendiri di kalangan FSA, menyebabkan sepatutnya misi awal kita pada bulan 9 dan bulan 1 masuk terpaksa tangguhkan seminggu kerana keadaan yang sangat getir. Dan misi pertama yang bulan 10 tu kami pernah diculik oleh ISIS. Culik secara tak formal setelah 5 jam berdiskusi dengan mereka bebaskan kita. Maksudnya bagi mereka orang luar datang ni perlu lapor daripada mereka dahulu. Yes. Jadi bila berlaku isu perselisihan ini menyebabkan misi pertama kami dilayan dengan mudah, jadi kita boleh mengambil gambar dengan mudah. Di misi kali ini kami ditegah mengambil gambar dengan semena-menanya. Malah nak ceritakan sedikit maklumat bagaimana ketika berada di masjid baru-baru ni, tengah berprogram dengan kanak-kanak di sana, pihak berkuasa masjid tutup masjid tu, tak benarkan orang luar masuk. Saya pun heran kenapa. Tapi mereka beritahu ini faktor keselamatan. Dia tidak mahu maklumat kita berada di sana diketahui oleh orang luar yang menyebabkan bahaya bagi kita. Itu kesukaran-kesukaran yang perlu dihadapi dengan tambahan dengan musim sejuk dan juga kemusnahan yang telah nyata di bumi Syria itu. Selepas ini saya nak berhenti seketika dahulu. Tuan Haji mungkin dapat kongsikan cerita yang lebih lagi, dan juga Cikgu Azmi mungkin boleh bercerita bagaimana tindakan strategi kita dalam kerja-kerja kemanusiaan juga perlu seiring dan juga selaras dengan apa yang perkembangan berlaku di Syria ini. Mungkin kita perlu lebih strategik untuk memandang ke hadapan bagaimana. Itu perbincangan kita dalam analisis awal ini selepas ini. Kita berhenti seketika dahulu. Betul lagi kita dalam analisis awal ini kita mengambil dan juga berdiskusi mengenai perkembangan terbaru di Syria, khususnya daripada segi misi kemanusiaan, dan juga tadi Tuan Haji Aziz ada berkongsikan pengalamannya dan mungkin sedikit sebanyak kita dapat fahami kerana isu berlarutan sehingga 3 tahun ini
mungkin kalau dalam aspek yang pada awal tahun pertama atau tahun kedua, mungkin informasi itu masih lagi dapat dicapai, tapi dalam sebuah negara yang sudah musnah seperti sekali, dan juga bagaimana kita dapat memahami bahawa perkembangan dan juga perbezaannya dan juga konflik yang ada di Syria. Dan dalam aspek ini juga penting kerana dalam kita menghantar misi kemanusiaan, misi bantuan, ini perlu difahami terlebih dahulu selain daripada masuk dengan label-label yang kita faham di tempat kita sendiri dengan label-label tertentu. Bagaimana Tuan Haji? Okey, memang isu ni agak semakin sukar saya lihat. Misi pertama kata disambut oleh masyarakat. Di misi kedua ni kita telah dipandang serong oleh masyarakat sebabkan konflik dalaman. Permasalahan Syria ni ialah mereka tidak ada leader yang hebat seperti mana berlaku di Palestin, di Gaza. Mereka ada leader yang hebat yang semua kumpulan boleh menghormati. Masalah di Syria setelah ditekan hampir 43 tahun oleh rejim Assad, dan mereka tanam doktrin dalam kepala mereka yang mana hanya Bashar saja boleh memerintah, hanya golongan Assad ataupun rejim Assad memerintah, menyebabkan rakyat tidak percaya sama sendiri. So bila berlakunya kebangkitan yang berlaku 15 Mac 2011, so nak menyatukan kumpulan-kumpulan ini bukan perkara yang mudah. Dia mungkin mengambil masa yang agak panjang. Jadi sebagai kita sebagai orang luar yang menghantar misi bantuan, kita akan melihat bantuan yang benar-benar kritikal yang perlu kita bantu. Contohnya pembinaan hospital yang ditajuk oleh Yayasan Dr. Rozmi yang bernilai 3 juta 5 tingkat. Sebab wilayah Azaz ni dihuni lebih 400,000 orang selama 42 tahun. Tidak ada sebuah hospital pun di sana. Malaysian Lifeline for Syria daripada BIM telah memulakan dengan membuat medical center puan yang kecil dan membantu sekitar 200,000 orang dengan kelengkapan yang sangat kurang. Bila kita buat kerja funding pada misi pertama pada bulan 10 dan 11, dan kita bersetuju dan bincang dengan Yayasan Dr. Rozmi sendiri, dan beliau telah menyatakan hasrat untuk bantu dengan pembinaan sebuah hospital. Dan kita telah mengadakan upacara pecah tanah pada hari kedua ketika di sana. So hospital ni boleh memberi bantuan sekitar 2 juta orang. Bukan di Azaz saja, masuk di Idlib dan Aleppo. Dan hospital dikatakan hospital yang paling lengkap dengan serba kelengkapan yang lebih canggih daripada hospital yang sedia ada di Aleppo. Bagaimana cikgu kalau kita dalam aspek ini, kita di Malaysia dalam kita mengatur strategi bantuan kemanusiaan dan sebagainya, ada yang mungkin ada mengatakan bahawa Syria sebuah negara yang sudah hancur sama sekali. Dan mungkin ia kontradik kalau kita memberikan negara yang sudah hancur dan juga pembinaan sebuah hospital itu. Bagaimana dalam aspek ini strategi bantuan itu lebih perlu terarah dan juga meramal perkembangan terkini dan juga meramal apa yang akan berlaku di masa akan datang. Dan dalam aspek ini, bagaimana kita dapat menyumbang dengan cara yang lebih tepat dan lebih diperlukan dengan masalah yang berlaku di sana? Ya. Barangkali dia ada yang sifatnya jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek itu yang immediate, yang serta-merta mereka tempat atau kawasan tidak punya cukup makanan atau terputus ubat ataupun sampai tidak ada tempat untuk mereka tinggal. Artinya strategi yang semerta ataupun immediate itu harus kita laksanakan dan kita harus kenali di mana tempatnya. Manakala strategi yang bersifat jangka panjang, kita melihat yang disebut Haji Aziz tadi, iaitu kemudahan untuk perawatan dan kesihatan yang jangka panjang, juga persekolahan anak-anak yang sudah terputus sudah lebih daripada 2 tahun. Itu semua juga harus diambil kira. Sebab seperti yang dibayangkan tadi, ini akan menjadi dalam istilah Inggeris dipanggil a long haul. Ini artinya akan memakan masa sungguh panjang. Kalaupun reda, saya kira pembinaan semulanya itu akan sangat-sangat sukar. Mengambil kira kawasan-kawasan menjadi tumpuan serangan. Itu. Jadi saya kira strategi kita yang harus kita buat ialah, pertama ialah melihat pola konflik itu, di mana nampaknya serangan itu berlaku, di mana mangsa itu paling kemungkinan akan dikonsentrasikan, dan kita membuat unjuran bahawa kawasan ini akan didatangi lagi, pelarian kawasan ini akan diserang lebih hebat lagi. Jadi semua itu strategi harus difikirkan. Tapi macam mana pun sebuah konflik tetap tidak dapat diduga. Dia boleh berlaku, umpamanya sebut Haji Aziz, dulu macam boleh bayang kita boleh masuk ikut mana. Sekarang kita
tak tahu nak masuk ke mana dan nak keluar pun tidak tahu ke mana. Jadi semua itu harus ada satu orang kata siap siaga untuk menghadapi kemungkinan berubah dalam masa yang sangat cepat sebab ini kawasan konflik. Cabaran kita di sini di Malaysia sebelum sebuah misi itu dilepaskan ke sana, perancangan dan juga bagaimana dengan informasi yang cukup terbatas dan juga dengan pergerakan yang cukup terbatas, ini satu cabaran juga bagi kita dalam merancang sebuah misi kemanusiaan. Di MAPIM sendiri bagaimana kita melihat dalam aspek itu? Ya, MAPIM harus membuat satu penelitian yang sangat rapi. Artinya kita harus ada perhubungan yang orang kata sangat semasa. Ya, dan tempatan di sana. Tempatan di sana. Sebab itu kita membuat jaringan-jaringan dan siapa yang boleh kita berunding, siapa yang tidak. Bagaimana keadaannya itu boleh berubah mengikut keperluan, umpamanya bila musim sejuk yang sangat parah ini, kita juga harus mengambil kira. Jadi cabaran kita sekarang ni ialah ketika kita sampai di sana harus memikirkan pihak mana yang kita boleh mengadakan perundingan supaya memungkinkan kita masuk. Dan ini saya kira MAPIM dengan Malaysian Lifeline ini sentiasa mengambil kira itu. Sementara itu saya kira sekarang seolah macam semuanya tergantung kepada keadaan. Tidak ada kerajaan mana yang akan memberi jaminan kalau ada akses. Jadi itu tidak ada. Artinya sekarang ini ialah orang kata acara yang bebas dan strategik yang harus dibuat. Dan MAPIM terpaksa mencari rakan-rakan sekerja yang paling boleh kita percayai. Dan kalau kita membuat umpamanya hantaran melalui umpamanya yang akan diterangkan oleh saudara Aziz nanti, bantuan-bantuan itu kita kena cari partner yang cukup boleh kita percayai dan memungkinkan kita juga sampai masuk kepada golongan sasarannya bagaimana. Selepas ini mungkin saudara Tuan Haji Aziz mungkin boleh kongsikan mengenai perkara itu, bagaimana memastikan golongan sasaran mendapat bantuan yang diberikan, dan dalam aspek yang sama bagaimana kita di Malaysia perlu juga pentingnya untuk memahami isu ini dengan aspek dan juga info yang terkini supaya kita dapat bertindak dan juga dapat memahami isu ini dengan lebih menyeluruh dan dapat menyalurkan bantuan dengan lebih berhemah. Itu mungkin kita dapat bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita bertemu lagi dalam analisis awal ini selepas ini. Okey, betul lagi kita dalam analisis awal ni. Tuan Haji Aziz mungkin boleh ceritakan terus bagaimana memastikan bahawa bantuan yang diberikan dapat sampai ke golongan sasar dan bagaimana membina hubungan rakan strategik di sana juga. Kerana kepercayaan itu adalah sesuatu yang susah untuk didapat di Syria. Okay, sebelum kita masuk, kita memang telah berkaji bersama dengan Malaysia dalam Syria. Kita bergabung untuk membantu satu NGO di Syria yang dikenal nama Youth of Syria. Dan dia NGO yang telah establish dan banyak antara NGO yang pertama yang telah memberi bantuan pertama persekolahan. So, bantuan-bantuan yang disampaikan setakat ini bersifat long term dan short term. Short term antaranya kebetulan musim sejuk ni kita supply heater. Heater secara konvensional yang ada bahan bakarnya memanaskan sekitar bilik atau bilik lejah pertama. Yang keduanya supply ambulans. Sebab 3 daerah yang kita lewati sebelum ni, Azaz, Aleppo dan Idlib, tidak ada ambulans yang sempurna. Ambulans semua tadi bom. So alhamdulillah dalam tempoh 2 bulan MAPIM telah menyediakan 2 buah ambulans dan Malaysia Life Syria 1. So 3 ambulans telah disediakan. Kemudian yang ketiga adalah blanket sepanjang musim sejuk ini yang kita telah agihkan bukan 1,000, dan juga food pack, makanan yang bertahan dalam tempoh 2 minggu. So nilai dalam RM160 dalam tempoh 2 minggu. Ini bantuan bentuk sementara, bentuk short term ataupun sementara. Manakala hospital yang nyatakan tadi yang dibina akan dibina dalam tempoh 15 bulan bermula pada bulan Mac ini. Dalam 5 bulan hospital ini dibina di daerah Azaz. Tepatnya nama tempatnya di sebuah daerah panggil Masjid Dabiq. Kawasan ini totally free, mana tidak ada puak yang terlangkar dan telah bebaskan sepenuhnya. Dan ketua hospital namanya Dr. Anas, dia telah menghantar surat pada semua golongan-golongan yang bertelagah ni, sama ada FSA ataupun IC, mengatakan hospital ni kawasan aman
yang mana mereka tidak boleh pegang hospital ni. Dan boleh merawat siapa boleh saja. Siapa saja. Tak kira siapa dia akan rawat. Kecuali rejim cerita lain. Jadi mereka telah bersetuju dan mereka bersetuju hospital ini tidak akan diracau. Sebab tu kita meletakkan pembinaan hospital untuk memberi bantuan kepada semua rakyat Syria. Tak kira mana-mana golongan, sama ada FAC atau ISIS. So ini understanding yang telah. Dan ini memungkinkan banyak lagi bantuan boleh dilakukan di masa akan datang. Kita ada NGO yang telah kita lakukan, yang kita nampak kesan dia bila kita pergi tengok memang banyak wujudnya sekolah-sekolah yang telah mereka mulakan, yang asalnya dah 2 tahun sekolah ni tertutup akibat peperangan. Mereka memulakan dan kita tanya pada mereka, betul budak-budak nak belajar? Mereka bawa kita pergi satu sekolah yang baru dibuat. Memang ramai kanak-kanak eager mereka nak belajar. Nak belajar, tapi masalah dia kekangan kewangan dan peralatan yang mana kita perlu bantu mereka. Dalam aspek ini, ramai yang bertanyakan bilakah penghujungnya, dan realitinya kalau ada pun penghujungnya di meja rundingan, sudah pasti untuk memulihkan sebuah negara yang sudah hancur memakan masa yang cukup lama. Kalau kita mengambil contoh beberapa negara lain yang mungkin terkesan dengan kebangkitan Arab dahulu, masih lagi tidak selesai, dan itu satu cabaran juga buat Syria. Dalam aspek ini, mungkin meja rundingan kita menemukan pihak yang bertelaga, itu satu cabaran yang besar. Dan dalam konteks hari ini, bagaimana kita perlukan juga sebenarnya satu pihak yang mungkin dapat memberikan arah tuju yang jelas mengenai rundingan dan juga jalan penyelesaian damai di Syria ini, kalau dalam perspektif globalnya bagaimana, Tuan Haji? Harus kita faham bahawa banyak aktor dalam konflik ini. Dia bukan sahaja soal yang asalnya itulah rakyat melawan Bashar, tapi sekarang ni rakyat plus ada forces dari luar dan Bashar plus ada forces dari luar. Jadi bila aktor itu sudah bercampur baur, kita dapati dia sudah jadi macam satu percaturan. Pihak ini menyokong Bashar, pihak ini menyokong oposisi dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu memang sukar dalam keadaan begini untuk kita membuat satu andaian siapa orang tengah yang boleh. Umpamanya dalam Geneva 2 yang sekarang ni, yang hampir kolaps nampaknya, bahawa sudah masing-masing meletakkan syarat. Ya, belum lagi perundingan dibuat. Jadi yang ni buat syarat, yang ni mengatakan you tak mau terima dan kami tarik diri. Bermakna sehingga hari ini tidak ada orang tengah. Kedua-duanya tidak dapat meyakinkan sama ada rejim Bashar maupun FSA. Jadi saya kira memang prasyarat sangat penting menghadirkan seorang yang kedua-duanya boleh terima. Dan ini setakat ini belum diketemui. Sebab adanya campur tangan daripada pihak-pihak yang lain, daripada pertelagan dalam Syria ni. Ada daripada barat, ada daripada timur tengah, ada daripada macam-macam. Jadi saya kira sebab itulah akan menjadi sukar. Namun begitu saya yakin akan sampai saatnya, walaupun menyedihkan, semua sudah hancur, baru kita nak cuba nak bangun kembali. Kita harap tidak berlaku begitu. Dan saya kira pihak-pihak yang nampak neutral, yang nampak bahawa yang kita penting ialah rakyat, maka itu yang harus kita cadangkan dulu. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama kami dalam analisis awal ini pada hari ini. Mungkin perkongsian ini juga dapat memberikan juga membuka mata kita mengenai apa yang sedang berlaku di Syria yang terkini bagaimana, dan anda juga boleh menghulurkan bantuan anda menerusi dan juga dapatkan maklumatnya menerusi www.tabungsyria.com ataupun boleh lihat dan juga melihat informasinya di www.mapimtoyou.com. Sekian saja analisis awal ini untuk malam ini. Hantarkan pandangan anda juga di Facebook atau Twitter Astro Awani, ataupun boleh terus bersama kami di astrawani.com dan juga muat turun aplikasi Astro Awani di Google Play Store dan juga iOS App Store. Sekian sahaja analisis awal ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih banyak, Taj. Terima kasih.